sekarang menjemput Yang Berhormat Peri Kunak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Subhanallah, Alhamdulillah. Terima kasih untuk peluang dan kesempatan kepada saya menyampaikan suara hati dan denyut nadi masyarakat Kunak dalam perbahasan ucapan Belanjawan Negeri Sabah tahun 2023 yang dibentangkan oleh Ketua Menteri pada Jumaat yang lepas dengan tema Ekonomi Diperkasa Rakyat Sejahtera. PRU 15 sudah pun melabuhkan tirai. Perdana Menteri telah pun mengangkat sumpah. Kerajaan perpaduan juga telah pun dibentuk. Sekaligus rentetan peristiwa yang berlaku pra dan pasca PRU telah semakin menyedarkan saya dan mengingatkan saya betapa politik itu sangat dinamik. Hari ini saling menyalahkan, besok saling berpegangan tangan. Usai pilihan raya, bicara kita hanya untuk rakyat. Sejajar dengan pembentukan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Justru saya berharap semua peruntukan pembangunan termasuklah peruntukan ADUN haruslah lebih menyeluruh dan diagihkan secara saksama. Bukan hanya untuk rakyat di kawasan yang diwakili oleh ADUN kerajaan, tetapi sewajarnya merangkumi dan menjangkaui semua kawasan di seluruh pelosok negeri Sabah. Datuk Speaker, sejujurnya saya menantikan ucapan yang menyentuh usaha meningkatkan pelaburan ke Sabah. Usaha dalam menangani peratusan pengangguran yang sangat tinggi dan migrasi anak Sabah ke Semenanjung untuk mencari sesuap nasi. Apa tindakan kerajaan terhadap kadar minima gaji yang rendah di Sabah? Apa usaha kerajaan dalam melayan golongan yang miskin tegar? Realitinya, jika ucapan belanjawan seharusnya ditunggu-tunggu, tapi kita di Sabah ucapan ini sedikit hambar dan hampir sama setiap tahun dengan angka yang sedikit berbeza. Datuk Speaker, setiap kali saya mengambil bahagian dalam perbahasan, setiap kali itu jugalah masalah yang hampir sama saya bangkitkan. Masalah air di semua kawasan termasuk di Kunak yang seolah-olah tidak ada penghujungnya. Wakil rakyat sudah ditukar, kerajaan sudah diganti, menteri sudah bersilih ganti, jadi di mana sebenarnya silapnya? Loji masih balik-balik rosak. Kemarau tiada air. Hujan pun tiada juga air. Tangki besar masih tidak boleh digunakan. Saya rasa sistem kerja yang menjadi pokok masalah. Masalah jalan rosak, permohonan jalan berturap di Tingkayu, masalah jalan rosak di kampung-kampung dan masalah internet buat kesekian kalinya. Saya mohon diambil tindakan tuntas. Peruntukan JKR dalam Belanjawan 2021 berjumlah 995.69 juta. 2022, 1.015 bilion. Dan kini 2023, 1.16 bilion. Hendakkanlah peruntukan sebesar ini hampir setiap tahun tidak mampu membaiki kerosakan di loji air Kunak yang sekian lama. Datuk Speaker, dengan anggaran perbelanjaan yang berjumlah 5.138 bilion. Kunak sangat berharap agar masyarakat Kunak juga dapat merasa manfaat serta untuk turut menikmati tempias pembangunan yang bakal dilaksanakan pada tahun 2023. Seperti mana kami di Kunak juga turut sama menyumbang dalam pembangunan negeri Sabah. Datuk Speaker dan Sidang Dewan, seperti yang kita maklum, Sabah merupakan negeri pengeluar minyak sawit terbesar di Malaysia dengan 11 kilang penapisan minyak sawit. Namun industri kelapa sawit Sabah didominasi oleh konglomerat dari semenanjung Malaysia seperti Wilmar International, QL Resources, KL Kepong, IOI Corporation, Genting Plantation, Sime Dabi dan begitu juga syarikat milik kerajaan persekutuan iaitu Felda. Tahukah kita hanya 20 hingga 30% sahaja pekebun kecil milik rakyat Sabah. Ini antara bukti kenapa negerinya kaya tapi rakyatnya miskin. Untuk pengetahuan Sidang Dewan, Kunak menyumbang 65% daripada jumlah kawasan tanaman di Sabah. Untuk kilang penapisan minyak yang menghasilkan minyak masak, daripada 11 kilang yang ada, 2 terletak di daerah Kunak. Namun, hasilnya untuk rakyat Kunak amat sukar dirasa.
Majoriti jawatan eksekutif ke atas diisi oleh kaki tangan asal Semenanjung. Sekolah di kawasan ladang masih daif dan tidak mencukupi. Jalan ke ladang sawit seperti di kawasan Tingkayu teruknya bukan kepalang. Malah ramai di kalangan generasi warga emas menyifatkan tidak ubah seperti kembali ke era tahun 70-an tatkala melalui jalan tersebut. Jalan di bulan, jalan kotak telur, itulah menjadi gurauan trauma kepada pengguna-pengguna di jalan ini. Baru-baru ini, Kerajaan Negeri Sabah telah melancarkan minyak masak jenama Sayang. Penambahan kepada minyak masak jenama Best, Gold dan Onso yang dibuat oleh Kerajaan Warisan. Justru Kunak ingin mencadangkan agar kerajaan membina kilang pembungkusan minyak sawit di Kunak. Pastinya peluang pekerjaan yang bakal terhasil nanti memberi manfaat kepada rakyat Kunak yang selama ini hanya menjadi pemberi manfaat namun tidak menerima hasil selayaknya kami. Datuk Speaker, sektor pelancongan kini bakal mekar kembali. Justru berulang kali saya suarakan, Kunak juga merayu agar mendapat limpahan peruntukan. Penglibatan rakyat tempatan dalam sektor pelancongan di Kunak amat menggalakkan. Pusat-pusat pelancongan sudah mula tumbuh seperti Double Lagoon, Sarina Beach dan terkini Farfix Sparkle, The Hidden Sanctuary dan Pirates Bay di Kunak. Namun rata-rata pengusaha ini menggunakan inisiatif sendiri. Justru saya memohon agar kerajaan memberi bantuan suntikan modal dan juga melalui kementerian dan agensi berkaitan untuk tampil membantu mereka dari segi tunjuk ajar dan menjadi pemudah cara kepada mereka. Justru pelancongan lestari melalui community-based tourism amat perlu untuk memberi kesedaran, potensi dan peluang ekonomi buat masyarakat setempat. Datuk Speaker, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas pembinaan perpustakaan daerah Kunak. Namun, saya mohon penjelasan anggaran tempoh siap bila pembinaan perpustakaan ini dapat dinikmati oleh anak-anak Kunak. Belanjawan juga menjelaskan sebanyak 352.3 juta untuk sektor agama. Saya memohon agar ada maaf Speaker. Saya mohon agar ada pembinaan masjid daerah yang baru bagi menggantikan masjid lama yang sudah tidak dapat menampung kapasiti. Excuse me. Untuk rekod, Masjid Sedia Ada telah dibina pada tahun 80-an. Begitu juga agihan peruntukan sebanyak 122.11 juta untuk Jahins di Kunak. Untuk pengetahuan, di Kunak kerosakan lantai mozaik pejabat Jahins agak serius sehingga kerosakan tersebut telah menyebabkan berlakunya kes kecederaan melibatkan orang awam. Saya mohon Jahins agar perkara ini diambil perhatian serius. Datuk Speaker, dalam aspek kesejahteraan dan kebajikan rakyat, ingin saya mengambil perhatian tentang masalah pesakit mental dari golongan bukan warga negara. 2 kes di Kunak amat serius. Pesakit-pesakit mental ini sering bertindak ganas, seperti membaling batu, bertindak kasar kepada orang awam. Dan paling menyedihkan adalah seringkali tidak ada seutas benang pun di badan mereka. Namun tiada agensi yang mempunyai punca kuasa sebenar untuk mengambil tindakan. Kata IPD, ini bukan kes jenayah. Kata kebajikan dan hospital, mereka ini bukan warga negara. Jadi pada siapa harus masalah ini disuarakan? Saya merayu agar kerajaan mengambil inisiatif seperti yang dibuat ke atas anak-anak pelau. Gunakanlah kuasa kemanusiaan yang ada. Datuk Speaker, saya memohon penjelasan tentang permohonan kami tentang pembinaan kompleks sukan daerah Kunak yang sekian lama kami suarakan dan kami impikan. Namun agak malang sehingga ke hari ini masih belum kelihatan komitmen kerajaan. Anak-anak Kunak sudah banyak mengharumkan nama Sabah di peringkat kebangsaan.
Terkini, pelajar SMK Kunak Jaya, adikku Yi Aleng yang telah berjaya menyumbang pingat emas dalam kejohanan olahraga sekolah Malaysia. Dan adik Riza Hatan yang membantu Sabaraino merangkul naib johan dalam kejohanan Liga Bola Tampar Malaysia. Yang berhormat, saya berikan 3 minit lagi oleh kerana batuk-batuk dan minum air. Sila gulung kalau boleh. Terima kasih. Terima kasih, Datuk Speaker. Sesuai dengan moto Kerajaan Negeri Sabah, yakni Sabah Maju Jaya, saya ingin mengambil perhatian kepada Kementerian KKTP tentang keperluan untuk menambah baik penyampaian perkhidmatan pihak berkuasa tempatan daerah Kunak. Perkhidmatan mereka, Datuk Speaker, perlu ditransformasi. Ini kerana pada masa ini kelihatan cara penyampaian yang agak pasif dan sangat perlahan. Contohnya, isu anjing liar dan ganas yang masih gagal ditangani sehingga kini. Pembinaan kedai sementara. Kes kedai atau gerai sementara pembinaannya sudah siap, barulah notis pemberhentian dan arahan merobohkan dikeluarkan. Ini bukan soal menggalakkan rakyat mendirikan binaan secara haram dan terkawal, tetapi ini adalah gambaran betapa kerja pemantauan dan penguatkuasaan agak lemah dan tidak proaktif. Bangunan baru di Pasar Minggu masih tidak beroperasi. Telah dinyatakan dalam Daily Express, ditulis dengan jelas betapa bangunan baru itu siap pada bulan Mac, tetapi sehingga kini tidak ada penghuninya. Tandas awam yang bernilai hampir 300,000 sudah lebih tahun dibina tapi tidak dioperasikan. Datuk Speaker, saya tertarik dengan peruntukan 5.83 juta jewa untuk program kepimpinan dan pembangunan wanita. Namun, hanya 6 adun daripada 73 adun adalah wanita, berbanding 8 adun wanita pada penggal sebelum ini. Saya mohon penjelasan, apa strategi jewa dalam program ini bagi memastikan jumlah adun wanita ini dapat bertambah pada tahun mendatang dan mencerminkan hasil yang sesuai dengan peruntukan yang digunakan. Datuk Speaker, kali ketiga Datuk Seri Haji Ji membuat ucapan belanjawan. 2021 temanya Rakyat Sejahtera, Ekonomi Mampan. 2022 temanya Ekonomi Pulih, Rakyat Sejahtera. 2023 Ekonomi Diperkasa, Rakyat Sejahtera. Yang menjadi persoalan adalah kita tidak dapat melihat impak yang besar terhadap ekonomi kita. Saya gagal merasa iltizam politik yang kuat untuk melonjakkan ekonomi negeri dan membela hak Sabah seperti yang diperjuangkan dalam perjanjian keramat kita, Perjanjian 1963. Saya ingin memetik ucapan belanjawan YAB Ketua Menteri minggu lepas dan merujuk pada perenggan 20 berkenaan mempertahankan dan memperjuangkan. Yes, this is the last. Yang berhormat, be consistent. Tadi sebut nama Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Tapi yang sebelum itu memanggil nama dia. Tarik balik. Alright. Dan merujuk pada perenggan 20 berkenaan mempertahankan dan memperjuangkan hak negeri Sabah. Dikatakan di situ bayaran interim pemberian khas telah dinaikkan. Bayaran interim. Walhal yang sebenarnya ini bukanlah suatu bayaran interim. Inilah pembayaran pemberian khas yang baru. Ini adalah hasil dari review baru yang berlaku pada tahun ini. PU-E 119/2022. Perintah ini telah menggantikan review lama PU-E 328/1970. Review lama langsung tidak menggunakan formula 40% dan review baru ini pun sama juga. Tidak menggunakan formula 40%. Yang hanya berubah adalah amountnya daripada 26.27 juta kepada 129.7 juta. Yang ini juga tidak menggambarkan langsung semangat pemberian khas 40% yang dipersetujui dalam MA 63. Bila adanya sebuah perintah seperti ini, it is a done deal. It is no more bayaran interim pemberian khas
as if negotiation is going on behind the scene. Janganlah gunakan perkataan bayaran interim seolah-olah kerajaan hari ini benar-benar akan melakukannya. Saya tanya, adakah kerajaan benar-benar serius mempertahankan dan memperjuangkan hak Sabah? Ayuh, kerajaan JRS. Walaupun kita berlainan wadah politik, namun saya sangat berharap kerajaan JRS menjadi kerajaan yang berani, kerajaan yang tegas menuntut hak kita yang telah dinafikan selama ini. Ingatlah pesanan pemimpin agung Sabah, Tun Mustafa, yang berkata, jagalah negeri ini dan jangan sampai ia jatuh ke tangan orang lain lagi. Jangan sampai negeri ini ditadbir hanya secara zahir oleh orang Sabah, tetapi dikongkong secara batin oleh orang luar. Sekian, Kunak bersuara. Sokong, Kunak Saya mohon menyokong untuk menyokong. speaker. Terima kasih. Of course.